jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Al-Fadil Ustaz Ismail, dan kami di Karang Kafir tak asing Ustaz ada 4 buku terbit di grup buku karya Lestari grup buku Karang Kafir. Sekali lagi bagi pihak jemaah surau Jalan Firdaus dan seluruh jawatan kuasa bahkan terima kasih atas kesempatan dan peluang Ustaz untuk hadir. InsyaAllah selain jemaah kita yang berada di surau ini mengikuti kuliah Ustaz, hadir juga sebenarnya rakan-rakan kita di luar melalui Facebook Surau Jalan Firdaus yang kita siarkan secara live. Dan alhamdulillah malam ini ada 3 hebat tak hebat Ustaz ni, ada 3 tarikan Facebook hari ini yang live. Satu yang biasa, Game Surau Putrajaya, dan juga Zon Ilmu yang juga berkongsi kuliah Ustaz kita pada malam ini. Jadi bagi kawan-kawan rakan-rakan sama ada muslimin dan muslimat, buka Facebook Surau Jalan Firdaus, kita share supaya lebih ramai yang dapat manfaat dari kuliah Ustaz. Bagi pihak surau juga merakamkan tahniah kepada rakan-rakan yang terpilih sebagai jawatan kuasa di GMB pengurusan bangunan di PPAM Suruling. Jadi untuk makluman Ustaz, kita baru tunggu GMB Ustaz daripada pihak maju dan menyerahkan pada pengurusan kepada penduduk. Dan di sini kita ada 1062 pemegang tapak atau pintu, ada 3 blok, tetapi tidak semua lagi penuh Ustaz. Dan alhamdulillah surau kita ini juga dapat kebenaran surau Jumaat sementara. Jadi hadirin Ustaz sudah pastilah dapat menaikkan syiar surau kita untuk kita memeriahkan kembali selepas sekian lama kita terkurung dengan PKP tak dapat ke surau kita. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih dan kita menjemput kita dengar sama-sama kuliah Ustaz pada malam ini untuk manfaat kita bersama. Terima kasih. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam ini. Sumati Tuan Ahmad Yani, Abdul Manaf dan seterusnya, pada seluruh ahli jawatan kuasa Surau Jannatul Firdaus, semua yang menonton, sama ada di alam fana cintamu ke alam mana sekalipun lah ya, yang dapat menonton pada waktu ini, moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agak lama juga kita tidak berkesempatan untuk nak bertentang mata, bersua muka dalam program secara bersemuka seperti inilah. Bagi kami penceramah rasa lama, pasal ini memang kerja hari-hari. Bukan kata hari-hari, tiap-tiap waktu tu orang sehari tu program banyak, tapi tiba kita kena beronline di rumah ni, dia rasa lain sikit lah. Kalau ditanyakan pada saya pilihan online dengan ni, online lagi syok kan. Papa ceramah boom tidur senang kan, kalau nak jujur kan. Kalau kata pergi belekat, sekarang pergi belekat agak di rumah pun relax tapi dia punya kemeriahan tu kena bersemuka juga. Pasal kadang kalau ceramah dengan online ni, menghadap telefon panjang pun tak berapa feel. Nak pula yang dalam telefon tu semua tutup kamera semua. Lepas tu pengerusi pandai, dia serah kat kita, untuk itu dipersilakan penceramah kita menyampaikan kuliah. Lepas tu tak tahulah entah mana dia pergi, bancuh Maggi ke, buat kopi ke, entah mana kita pun tak tahu. Lepas tu dia pandai, lepas tu dia agak kata ceramah dah nak landing ya. Dia pun begitulah ceramah yang begitu menginsafkan.
Insaf apanya? Gelak sampai habis kan? Untuk itu terima kasihlah Ustaz ya. Banyak sekali kita dapat, entah apa dia banyak tak tahu, tanya dia balik tak tahu nak jawab kan. Pengurusi dalam telefon tu lah kan? Tapi itulah kenangan manis kita ya dengan program online ni. Nak pula saya ingat program online paling lama saya kendalikan 3 jam. 3 jam berasap tuan-tuan dengan bercakap seorang. Lama-lama rasa tak sihat lah cakap seorang ni. Habis dah kita yang tanya, kita yang jawab. Tuan-tuan semua apa khabar? Sihat kot ya. Sendiri jawab. Cek suhu, mujur sihat lagi ya. Jadi kena jumpa orang jugalah. Walaupun saya pun tak tahu tuan-tuan ni gelak ke muak, mata nampak sama je kan. Tapi insya-Allah lah semua bagi perhatian ya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah malam ini pihak Surau Jannatul Firdaus berbesar hati menjemput dan mempelawar saya, dan saya pun rasa begitu terhormat, tersanjung sekali dapat menjengah ke surau yang penuh barakah ini dengan sokongan padu jemaah-jemaahnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mengundang barakah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini tajuknya agak unik sikit, iaitu berkait tentang sanitize hati. Kebiasaan yang kita duk sanitize selama ni tangan. Kita pun sanitize tangan ni tak berapa familiar sangat, kecuali orang yang selalu berurusan dengan hospital. Sebelum ni lah yang duk jaga orang sakit, jadi dia ada yang pijak kaki, ada pakai pijak, ada yang pakai tekan, ada yang hulur, macam-macam lah. Tapi sejak penularan COVID-19 ni kita dah mula berkenalan. Malah bukan berkenalan lagi dah. Sanitize ni kadang-kadang dalam setiap poket pun ada dah. Standby yang kecil pun ada, macam-macam. Dan ada yang sampai satu tahap kreatif punya orang, dia punya sanitize dia bagi kat kita. Kita tanya dia, ini sanitize apa? Oh, ini sanitize ni lain pada lain. Saya kata saya dah banyak lah kat rumah. Dah, ni lain. Ini sanitize dibacakan ayat kursi. Maknanya bukan kuman, setan pun lari. Boleh macam lah. Betul Ustaz. Ambil Ustaz. Saya pun ambil kat Majlis Besi. Dia bagi, bukan orang Majlis Besi, dia datang Majlis Besi, ceramah saya, dia bagi. Ambil je lah. Orang bagi free, beli tak nak. Pelik-pelik ni apa benda ni. Ni dibaca ayat kursi, entah dia tiup sendiri pun tak tahulah. Buka keset ke apa, kita tak tahu. Jadi alat ataupun cecair pembasmi kuman ini kita dah mula berkenalan. Masa awal-awal dulu, masa awal-awal COVID, kita PKP 18 Mac dulu-dulu ni, lagilah permintaan terhadap sanitizer ni sampai habis. Beli sanitizer macam beli goreng pisang, order sekali banyak. Bukannya apa, kita ingat dia mandi apa pakai sanitizer dia. Banyak sangat order lah, pasal dia takut masa tu. Saya ingat bukan kita kan, ramailah di luar sana pun. Bunyi coronavirus ni dia menyeramkan sungguh. Nak tekan lift pun tak pakai jari, dia pakai lidi. Tak bukan jari siapa pula pegang, tak boleh. Nak pula kawasan tu ada bunyi pula. Dia benda tu normal lah, bukan kita kata penakut. Bukan, memang benda itu lumrah. Nampak orang bersin macam zombie tu. Itu pembawa. Habis kita nak bersin pun tak gamak. Di rumah nantilah. Boleh postpone tu. Di rumah nanti lah bersin lah. Kalau nanti orang ingat aku pembawa pula nanti lah. Kontak rapat lah pula nanti. Letih nak jawab. Jadi semua benda ni banyak mengajar kita bahawa kehidupan ini kita tidak sendirian. Walaupun selama ni kita tahu kuman memang ada. Kuman, virus, bakteria, alga, fungus. Ni semua wujud. Tapi kewujudan dia tu tak berapa nak rasa sangat. Sebab tak kena lagi. Habis kau dah jiran dah kena, adik-beradik kena. Paling-paling pun gelamping lah. Aduh, teruk betul kuman macam ni lah. Letih tak boleh pergi mana. Tak boleh nak pergi mana. Nak salah orang tua pun takut. Orang tua kata, jolok hidung dulu. Salam-salam, jolok hidung dulu. Jolok hidung pula. Dia pula seminggu kat 5 kali jolok. Besar lubang hidung, dah macam senapang lubang hidung lah. Tak lah kan. Kawan saya ada petugas media. Dia kata, Ustaz, seminggu kat 7 kali. Habis dia kena pergi pejabat itu, pejabat ini, jumpa orang itu, jumpa orang. Kat 7 kali seminggu jolok lah. Bulu hidung pun tak ada lah. Jolok selalu lah, letih lah dia kata. Tapi sikit sebanyak benda ni menginsafkan kita. Sampai timbul lah cakap-cakap orang kata, habis Ustaz ni bila nak habis ni COVID ni. Tu imam doa selalu dah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun kan. Doa minta berlindung daripada wabak penyakit semua. Tak surut-surut pun nampak lah. Ni budak-budak sekolah pula.
budak sekolah ni, itu kluster itu ni, kluster ini. Benda ni nak habis bila tuan-tuan? Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan perangai kuman ni atau perangai wabak lah, senang cakap. Wabak ni apa perangai dia? Wabak ni dia ada perangai serupa kita manusia pun ada perangai kita juga. Keras kepala, dengar cakap lembut, boleh dengar cakap, ada yang kuat melawan, tunjuk keras kepala. Wabak pun dia ada perangai. Perangai dia apa? Ni termasuklah juga sekarang ni ada varian Omicron lah apa, Delta lah apa. Dia ada perangai dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal waba rijzun ahlakallahu bihi ba'dal umam qablakum." Kata Nabi, wabak ini adalah merupakan najis ataupun satu benda yang membawa kerosakan yang pernah menimpa sebahagian umat dulu-dulu. Dan wabak ini waqad baqiya minhu fil ardi syai'un yaji'u ahyanan wa yazhabu ahyanan. Kata Nabi, dan wabak yang pernah menimpa umat dulu-dulu, dia akan back to the future. Dia dulu dia datang balik. Dia kembali datang semula. Return. Dia mari semula. Dan bila dia datang tu pula dalam keadaan apa? Yaji'u ahyanan wa yazhabu ahyanan. Dia datang sesuka hati dan dia pergi pun sesuka hati dia. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pergi. Kata Ramlah Ram, sesaat kau datang, sesaat kau hilang. Macam tu nak menyanyi lebih tak boleh surau, mengamuk malaikat. Jadi nak beritahunya, itulah perangai wabak. Jadi kita janganlah duk pelik. Macam mana ni kes baru tu naik pula. Nabi dah sebut lah wabak ni tu perangai dia. Dia tengok kita, syok nampak makan siakap lah. Jom, jet sikit. Mai pula Omicron pula ni. Makan sotong pula. Siakap belum settle, mai sotong pula. 100 punya sotong. Jom, jet sikit. Naik pula ke. Agak lalai sikit. Insah belakang. Surau pun dah penuh. Turun. Lalai pula. Lepas ni pula pergi taman tema mana, pergi duk melompat, menari, melompat semua. Naik pula. Dia macam tu dia perangai dia. Nak habis bila? Tak tahu. Suka hati dia. Sebab tu dia tak ada istilah menghapuskan. Dia ada melandaikan lekuk tu. Dia nak melandaikan lekuk, itu je lah. Nak menghapuskan secara total tu tak ada. Itu je lah. Maka sebab itu tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada ikhtiar kita adalah dengan menggunakan sanitizer, alat membasmi kuman. Walau bagaimanapun, selain daripada kita duk sibuk membasmi kuman di tangan, ada satu lagi bahagian pada tubuh badan kita yang kalau kita tidak basmi ia, daripada boleh kita kata macam kuman jugalah, sifat-sifat yang tak elok ni, maka dia juga boleh mengundang banyak perangai buruk yang tak elok. Itulah namanya ala wahiyal qalb. Kata Nabi SAW, kalau ia baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau dia jahat, dia buruk, buruklah keseluruhannya. Itulah namanya hati. Dan secara jujurnya, hati ni, kalau kita dalam hidup bermasyarakat pun, kita sukakan orang tu pasal hatinya ke atau otak dia? Atau senang cakap, kita sukakan orang tu pasal baiknya dia ke atau pandainya dia? Biasanya kita sukakan orang pasal baiknya dia. Awak ni belajar tak tinggi sangat, tapi baik hati, syok berkawan. Tapi kalau jenis ilmu kadang banyak sangat, hati tak baik, dia banyak gelecek, banyak menipu kita, menipu manjang. Tak syok kawan orang macam ni. Tapi kalau jenis orang jenis hati baik, walaupun dia belajar tak tinggi sangat, tapi hati dia baik, kita pun syoklah berkawan dengan dia, jujurnya, sifatnya baik, maka kita rasa seronok nak berdamping dengan dia. Maka yang baik tu dinisbahkan pada apa? Bukan baiknya otak, orang kata baiknya hati. Ataupun dalam bahasa sembang-sembang harian kita pun, peranan hati ni besar. Kalau orang sebut bagi sumbangan tu nama apa? Cendera hati. Dia tak cendera otak.
Pada otak pun penting lah. Tak ada otak zombie datang. Otak kan. Sagu hati. Dia tak sagu paru kan. Sagu hati. Lepas tu lagi kalau kita seseorang tu kita sayangkan dia, buah hati. Kan. Lagi apa lagi? Naik atas jalan raya. Naik atas jalan raya orang pesan apa? Hati-hati di jalan raya. Orang tak sebut otak-otak. Walaupun ada otak-otak Kempas, ada otak-otak Johor ada. Orang tak kata otak-otak. Orang panggil apa? Heart on the road. Tu dia. English broken. Hati-hati di jalan raya. Kenapa hati? Maka bersesuaianlah juga dalam Quran. Allah Ta'ala menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada gunanya lagi anak pinak, maknanya ahli keluarga engkau pun yang selama ni sayangkan, tak boleh tolong. Dia tak boleh tolong. Bukan tolong bantuan pernafasan apa lagi dah. Nak tolong di akhirat nanti, dia pun sendiri ada masalah sendiri masing-masing. Kena soal siasat dengan SPRM pula. Dia adalah kena soal siasat dengan malaikat di akhirat nanti. Anak sendiri pun tak lepas lagi ya. Maka tak ada siapa pun yang boleh tolong, kata Allah, kecuali hati yang sejahtera. Kata ulama, hati yang sejahtera ataupun qalbun salim itu maknanya apa? Hati yang bebas daripada syirik, ataupun hati yang jauh daripada segala bentuk sifat-sifat tercela yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada malam ini jemaah daripada surau Jannatul Firdaus sekalian, saya nak bawakan pada tuan-puan semua macam mana sikit sebanyak Al-Quran mengajar kita untuk kita nak basmi kuman-kuman di hati kita. Kan maknanya hati tu rohani kita lah. Bukan hati yang dipanggil liver tu ya. Hati tu maknanya rohani kita. Nak membasmi kuman-kuman di hati kita tu macam mana? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada menghidangkan pada kita, orang kata apa, remedy, rawatan. Macam mana untuk nak basmi penyakit-penyakit hati menerusi pelbagai jalan. Antaranya Allah menyebutkan tentang sifat-sifat haiwan yang ada pada manusia. Maknanya sifat binatang yang ada dalam diri manusia tu. Maka kalau boleh bersihkan sifat binatang tu yang ada dalam diri manusia ni, kita ni pun manusia ni kalau nak diikutkanlah, kita ni antara kejadian binatang dengan malaikat tu aja. Kita tengah-tengah. Kita ni antara binatang dengan malaikat. Kita ni kan kalau bagus, maknanya soleh, baik, memang tolong malaikat tu. Maksudnya malaikat pun respect dengan kita. Tapi kalau manusia tu dia teruk sungguh, dahsyatnya perangai, kata Allah dia lebih teruk daripada binatang. Itu. Jadi manusia ni dia penciptaan dia tengah-tengah antara binatang dengan malaikat tu aja. Maka apakah sifat-sifat binatang yang ada pada diri manusia, sebahagian manusia yang kita nak sama-sama bersihkan, kita jauhkan. Maknanya biarlah perangai tu pada binatang tu, jangan perangai binatang tu ada kat kita. Apa dia? Saya akan sebutkan mana-mana yang sompek lah ya, mana yang sempat pada kesempatan malam ini insya-Allah. Pertama sekali, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita, pertama sekali, jangan dalam ada diri kita, hati kita berjiwa anjing. Jangan berjiwa anjing. Memang bunyi penjelasan tu bunyi kasuan, sama dengan anjing pula. Dah, dengar dulu cerita dia. Allah ajar kita, kau jangan jadi serupa anjing. Perangai macam anjing, biarlah anjing tu jadi anjing. Jangan kau jadi anjing. Kerana anjing ini dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb
in tahmil alaihi yalhath aw tajrukhu yalhath ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan kalau kami kehendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat Allah, tapi dia bermati-matian cenderung kepada dunia, mengikut hawa nafsunya, sama macam anjing, kata Allah. Anjing, kata Allah, perangai dia apa? Kalau engkau halau dia, dia tetap menjelirkan lidah. Dan kalau engkau buat tak reti, buat kat dia pun serupa menjelirkan lidah dia. Surah Al-A'raf ayat 176. Al-A'raf 176. Anjing ni terkenal sebagai binatang apa? Binatang taat, setia, tunduk, patuh. Sebab itu orang kalau nak jaga rumah, orang cari anjing, orang tak cari kucing. Kucing harap comel, maintenance tinggi. Maaflah ni yang bela kucing yang marah bela. Oh ustaz, tentang dia tak bela, kata kita pula tak bela lah. Kadang buat akaun Instagram, oh siap bagi nama macam-macam. Kucing walaupun dia comel, dia tak berupaya untuk nak jaga, protect tuan dia ke rumah dia. Tapi kalau anjing ni, dia boleh jaga. Dia boleh jaga rumah tuan dia ke, boleh jaga tuan dia sendiri kat rumah saya tu. Ada seorang uncle India tu, dia bela anjing. Anjing dia tu sekali lalu macam serigala. Anak saya tengok, fox. Tu macam mana pula serigala terlepas Bukit Mahkota ni, macam mana pula. Dia bakar tinggi, bakar yang memang polis punya pakai ni, batu bulu tebal. Memang tengok macam serigala lah. Saya kata dahsyat tu. Tapi anjing tu jangan tu. Pergi kat tuan dia dekat, dia macam dia gaya ataupun kita seram lah, tak berani nak kacau. Tapi tuan-tuan kena ingat, kesetiaan anjing, kepatuhan anjing, dan juga tunduknya anjing itu terhadap siapa yang bagi dia makan. Itulah anjing. Tuan-tuan kena ingat, dia setia macam mana pun dengan tuan dia, tapi kalau ada pihak lain datang lagi sodak bawa, tuan dia pun dia lupa. Sebab itu kalau rumah kita pula, rumah orang lain hak belanja. Rumah kita rumah orang lain hak belanja. Tiba-tiba mari penyamun, dia nak curi basikal. Duk kayuh selalu sangat. Dia nak curi basikal ke, dia nak ambil apa-apa, ada anjing. Dia bawa lah makanan. Mula-mula kawan tu duk wuk, dia huluk, dandan jadi geng tu. Dandan jadi geng. Tadi marah, hulur sikit, geng. Rasuah. Makan rasuah. Anjing. Don't play itu perangai anjing. Dia akan setia pada siapa yang bagi dia makan. Itulah anjing. Maka dalam dunia kita ada tak orang perangai macam tu? Dah dengar penerangan baru ada. Tadi awal-awal tak ada anjing. Dengar tu betul juga, ramai juga anjing. Dia anjing. Memang dia setia, memang dia garang, memang dia tegas. Hulur sikit, dia lembik tengkuk sikit dah. Itulah dia. Maka Allah mengajar kita cara nak sanitize hati. Kau jangan ada perangai anjing dalam diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Bukan kata tak ada dalam dunia ni, memang ramai manusia-manusia jenis macam ni. Berhati-hatilah tuan-tuan ya. Dia akan setia, dia akan taat pada mana-mana orang yang bagi dia makan, bagi dia keseronokan, kebahagiaan tu. Maka sebab itulah kalau tuan-tuan pernah dengar kisah dalam kitab Minhajul Qasidah dari Ibnu Qudamah menceritakan dulu kisah di mana ada satu pokok besar, yang mana pokok itu menjadi sembahan orang-orang kampung situlah. Jadi orang kampung tu pakat duk benda syirik, duk pergi menyembah pokok tu pula. Jadi dia ni amar makruf nahi mungkar. Dia ni semangat lah, dia ni memang jenis orang tak boleh tengok ni tak betul ni, mungkar ni, mesti betul ni. So dia pergi lah, on the way dia nak pergi melarang orang kampung tu duk buat benda syirik tu.
Mari pula laki-laki yang asalnya dia tu syaitan menyerupai lelaki. Hei tuan nak pergi mana? Tu saya nak halang dia orang tu. Apa ini semua syirik ni? Janganlah, itu dia biarlah. Janganlah kacau. Mana boleh ini tu? Bergaduh, gocoh. Tumbuk. Dah ahli syaitan tu pun kalah. Tuan, minta tolong macam ni lah. Kalau tuan balik, nanti tengok pagi esok tidur bawah bantal ada duit. Iyalah kau tumbuk ngaku dah kalah, kata bawah bantal ada duit. Sungguh bawah bantal tuan nescaya ada duit. Tuan tak payahlah ni semua, tak payah ni buat ni, bukan ada elang pun. Balik seluk bawah bantal, tengok ada nanti. Okey, betul? Betul. Dia balik, mamat tu dia balik-balik, dia tidur malam tu, esok pagi sungguh ada duit. Uish, betul ingatkan main-main lah. Tak, bila dia datang selik duit ni macam mana dia transfer pula, ada pula bawah ni. Okey, esok ada lagi. Ui, ini sudah bagus, tak payah kacau orang, duduk relax, duit masuk. Masuk hari berikutnya, hai, tak ada apa, kosong ni menipu ni. Dia ni tipu ni. Dia pun lari, dia keluar pada rumah dia nak pergi cari mamat yang dulu janji kata bawah bantal ada duit hari-hari. Mana hari-hari? Kejap betul dah tak ada dah. Lah dia jumpa. Dulu kau kata bawah bantal aku hari-hari ada duit. Sorry apa sorry? Dia orang lawan, perempuan berlawan. Tapi kali ni laki-laki yang mengharapkan duit bawah bantal tu, dia kalah. Dia kata, ya apa aku boleh kena smackdown ni, macam mana aku boleh kalah ni? Engkau dulu datang awal-awal, niat engkau kerana Allah. Memang hati engkau suci murni punya time tu. Cikgu murni pun tak macam kau. Kau punya hati murni betul. Kau nak halang orang buat benda mungkar, benda engkar semua kan. Waktu kau kuat. Tapi sekarang kau datang fulus. Kau mengamuk sebab elang pula. Kau mengamuk sebab fulus. Maka fulus itulah yang menyebabkan kau jadi lemah. Kau kalah. Itulah dia pelajaran dia. Maka dalam hidup kita pun serupa lah tuan-tuan. Manusia ni kalau hidup dia niat tu kerana Allah, dia kental dia kuat. Orang kecam, orang kutuk, admin remove dari grup WhatsApp, dia okey tak faham dia okey Tapi orang ni dia ada bermatlamatkan sesuatu ni, dia cepat berubah lah tuan-tuan. Dulu dia ini jadi ini pula, ada fulus, dia ada fulus Maka perangai anjing tadi tu janganlah ada dalam diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Itu yang pertama, perangai anjing. Kalau di California tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan baca ke tak, di California ada satu kawasan tu ataupun satu macam PBT lah, kawasan satu pihak berkuasa tempatan dia ada pilihan raya, pilih Datuk Bandar. Tuan-tuan bayanglah dekat kawasan California tu ada kawasan dia orang pilih Datuk Bandar menerusi pilihan raya. Dia ada pilihan raya peringkat PBT pun ada. So calon-calon dia yang orang-orang lah, kambing, sungguh Google lah, jangan sekarang, nantilah dengar ceramah dulu. Kambing, kucing, anjing. Akhirnya yang menang anjing tu. Orang pun kalah. Rasanya tuan-tuan, manusia ni bila dah jemuk dengan manusia kan, cakap apa serupa anjing bagi. Anjing menang. Anjing tu nama Max, siap pakai tie. So banyak majlis-majlis rasmi dia datang. Mayor tu dia Datuk Bandar. Ni bukan cerita main-main dalam internet pun ada cerita. Dia jadi Datuk Bandar. Tapi dia jadi Datuk Bandar tak lama. Pasal dia telah pun disabitkan kesalahan menerima rasuah. Tak tahulah dia makan daging tomahawk ke, daging apa tak tahu lah. Dia rasuah tu lah, diganti dengan kawan dia pula, nama apa Mila ke apa, anjing juga, sama juga, rasuah juga. Maka betul lah kata Allah, memang anjing itu perangai dia. Quran Al-A'raf 176. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita bersihkan hati kita ini, iaitu dengan jangan berperangai, jangan berhati seperti binatang ternak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Sedap mai surau ni.
Suara saya tak adalah merdu sangat, tapi bila mengalun tadi tu rasa macam khori pula rasa. Maaf lah tuan-tuan, dia ada riak sikit lalu. Setara tajuk sanitah hati awak pun riak. Sedap. Ada setengah kadang kita ceramah tu dia jadi bergema sangat kan, orang kat luar je yang dengar, orang dalam tak dengar. Patutlah buat kelakar, tak ada seorang gelak. Yang duduk di kasut yang gelak, yang duduk di motor yang gelak. Ni sistem PA sistem bagus lah ni. Ni puji ni ada makna ni. Tiba pula ada makna. Tak sungguh ni puji ikhlas ke ni. Memang bagus-bagus ni sistem yang jaga ni. Dia mikrofon ni senang Dia kena orang dia yang jaga tu. Jangan banyak tangan. Mari tu imam pulas. Mari tu bila pulas. Mari pulas. Itu jahanam orang tua ni. Orang tua ni jahanam nanti. Dia jangan banyak tangan. Dia biar ahli dia. Ada ahli dia. Ada satu masjid tu saya pernah ceramah. Dia punya mixer dia pakai auto punya. Auto ni maknanya kalau macam imam tu kan, dia punya pitching tu tinggi kan. Bismillah. Dia boleh auto turun sendiri. Macam kita kan jemaah kena lari. Kuat sangat lari masuk dalam. Tak payah. Ni dia auto turun sendiri. Tak mahal, 200,000 apa benda tu je. Boleh 3 kali kuliah boleh. Tabung cadangan. Tuan-tuan, sambung. Jadi binatang apa lah tadi anjing dah apa tadi? Oh, binatang ternak. Lupa binatang lah tadi Yang keduanya binatang ternak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa jenis manusia ada mata tapi tak mau melihat kekuasaan Allah, ada telinga tak mau mendengar nasihat-nasihat Quran lah, ceramah lah, apa saluran nasihat dia tak mau dengar. Ini semua sama macam binatang ternak. Tuan-tuan, apa beza binatang ternak dengan binatang peliharaan? Pets kan, kalau peliharaan ni pets kan. Peliharaan tu apa beza dengan ternak? Kalau binatang peliharaan kebiasaannya orang bela sebab dia ada istimewa. Bulu dia, kulit dia, bentuk dia, color dia, jenis dia, baka dia. Tapi kalau binatang ternak, dia tak ada nilai. Nilai dia hanya pada berat dan saiz. Tu je. Orang tak kira kau cantik-cantik serupa masuk perut nanti. Dan binatang ternak ini juga simbolik kepada apa? Manusia yang tidak beragama. Dia ada agama tapi hidup dia tak beragama, faham tak? Sebab binatang ternak ni kan 5 je yang dia buat. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Ini je lah binatang ternak dia. Ini je lah. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Ambil lah kambing contoh. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Tu je lah kerja dia sampai masa mati. Sembelih. Tu je lah. Kalau ada orang dalam dunia ni makan, minum, tidur, rehat, kahwin dengan kambing serupa. Kasarnya itu, tapi maksudnya itulah tuan-tuan. Awak kerja makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Tu je lah. Semayang tak, zakat tak, ukhuwah tidak, persaudaraan semua tak jaga. Binatang ternak serupa. Kambing hidup. Sebab kambing tuan-tuan sebagai contoh, banyak binatang ternak. Contoh kambing, manalah dia peduli kalau kata rumput halal haram, rumput orang, rumput telannya. Mana ada kambing dia selak tengok rumput ni ada logo halal jakim ke tak? Tak ada. Sebatnya. Ada orang macam tu dalam dunia? Apa tak ada? Dia kata kalau duk kira halal haram ni letih, bila nak makan? Makannya. Nak perangai macam ni kita akan jumpa bila kita bawa dia pergi travel. Kita bagi tahu dah makanan halal kawasan sini saja. Yang sebelah sini semua tak halal. Losak, sedap orang bagi tahu dah. Tu dia dengan kambing serupa. Lain kali duduk kandang lah senang. Jenis tak peduli halal haram tak peduli lah. Orang bagi tahu dah pelaburan ini tak patuh syariah. Ini tak ada syariah compliance-nya. Alah ustaz, benda boleh adjust. Pakai ayat benda boleh adjust ni payah. Dia ingat Microsoft Word boleh edit tambah apa, adjust space bar semua. Jangan. Kalau dah haram-haram janganlah. Kalau binatang ternak memang dia tak peduli, dia hantam semua.
Maka memang benarlah Nabi SAW sebut tanda-tanda dunia nak kiamat, manusia sudah tidak mempedulikan lagi sama ada sumber itu halal maupun haram. Dia tak peduli. Balon sama Ataupun sekarang ni orang nak berniaga, cara marketing tu cara marketing yang bukan cara Islam lah ya. Nipu orang, cerita berdegar-degar, kita beli kata ubat ini anti jerawat ibang semua. Makin pakai berkawah pula muka. Mana kita hilang jerawat? Nipu. Ambil model-model yang memang dah cun, kita pula tengok aku nak jadi macam dia. Silap. Ramai pula nak kuruskan badan, bukan kurus baik. Makin kembang nampak jadi kuih pau dah ni . Jadi sebab itu kadang ada orang memang dah hidup ni dia tak peduli tu semua. Maka kata Allah, orang-orang seumpama ini dia sama macam binatang ternak. Dia langsung tak mempedulikan soal halal haram ke apa saja perintah Allah SWT ni, dia tidak peduli lagi dah. Sebab itu sekarang ni kita bimbang jugalah dekat media sosial tuan-tuan ya. Manusia sekarang ni mencari subscriber, likes, follower, menerusi orang panggil bad marketing ya. Marketing dengan cara memburukkan diri. Buatlah benda tak senonoh apa, mengaku nak bogel lah daripada sana ke sini you know. Contoh. Lepas tu tiba rupanya minta maaf tu standard. Lepas tu tibanya dah dapatkan mi terbaru saya. Dia ada jual mi rupanya. Siapa tu? Itulah yang viral lah itu. Itu kan orang sekarang macam tu. Kalau dulu kan tunjuk yang baik-baik semua. Sekarang tak ada, dia kata baik-baik tak ada orang tengok yang buruk-buruk tu mana tengok bergolek sikit kan, jadi jerung merah sikit kan, lompat sana gelek sini kan, tak padan dengan bertudung. Jadi kita pun macam mana tuan-tuan kau ada anak bini, bayanglah kau mati nanti, anak cucu tengok macam mana. Kita hidupkan lama pun tuan-tuan, tak esok belum tentu subuh milik kita. Tu ayat dia tu lah. Belum tentu dia kata insya-Allah lah mungkin Ramadan nanti saya tobat. Ramadan esok belum tentu hidup. Dan mati dalam keadaan berhamburan dalam Facebook Instagram kita, maki hamun, berjoget, bertiktok, melompat, apa benda ni semua. Maka sebab itu Allah mengajar kita, kau jangan jadi sebuah binatang ternak khususnya. Dia tak peduli. Tuan-tuan tahu tak, orang-orang macam ni, lagi kita kecam, lagi kita hentam, lagi dia suka. Tak, satunya macam YouTube kan. YouTube tu kalau tuan-tuan dislike, kan dia ada lambang like dengan lambang dislike kan. Tuan-tuan dislike pun dia dapat duit. Macam kita nak menyampah badan perut macam tu, perut badan macam tu, badan bulat nak tengok. Tapi kau tengok kan, tengok marah orang tak padan dengan bertudung. Tapi tengok tu yang dia dapat views, dia dapat duit di sana. Dia peduli apa? Kau kata aku macam-macam, aku dapat duit. Itulah dia. Maka dia sendiri pun dah tak ada malu. Sebelum binatang tak berbaju pun ada malu. Kata Nabi SAW, "Idza lam tastah fasna' ma syi'ta." Bila manusia ni dah tak ada rasa malu, maka dia akan sesuka hati dia nak buat apa dia buatlah. Orang nasihat kiri kanan pun tak ada dah. Tuan-tuan, pengalaman banyak mengajar kita. Bukan tak ada, dulu ada manusia. Adalah manusia dia ni kayangan lah dulu kan, terkenal, suara sedap, tapi pakai seksi. Sekali Tuhan uji, kemalangan teruk dan dia punya seksi tu tahap seksa orang yang tengok tu. Zaman tu lah, zaman masuk tak ada Facebook kan, majalah itu majalah ni. Tuan-tuan pun tahulah orang tu Tuhan tunjuk tau, memang Tuhan tunjuknya. Maka kita berdoa pada Allah jangan sampai ke tahap itu Tuhan ni kalau dia nak bagi sekali tamparan tu, terduduk tuan-tuan. Tak payah kena macam-macam lah. Covid ni pun dah banyak mengajar ramai orang dah. Dulu sombong sangat, kita nak booking resort, tanya elok-elok, Assalamualaikum, maaf nak tanya resort. Penuh. Padat. Tak boleh. Kalau minggu depan pun tak boleh. Saya ingat mungkin bulan depan tu pun kalau ada minggu keempat hujung bulan lah. Tu pun kalau ni, tu pun berapa orang nak datang? Satu family tak boleh, 2 orang boleh. Sombong. Mari Covid,
Dia WhatsApp semua dengan nombor-nombor yang pernah WhatsApp dengan dia. Jemputlah datang, kita buat diskaun. Marilah jemput. Baru reti cakap elok. Jangan macam tu. Kawan-kawan kita yang buat bisnes sewa kereta di Langkawi tu kena Covid tuan-tuan. Orang tak ada pelancong, tak ada apa, bukan sewa lagi dah, jual terus. Siapa nak guna? Tuhan uji semua kena. Jangan sombong, jangan belakang, jangan rasa diri tu berada di atas panjang masa, tak. Itu. Maka sucikan hati kita, iaitu dengan tidak berperangai seperti binatang ternak. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam Quran, iaitu berkait tentang satu lagi perangai. Ni pun banyak juga ni. Perangai binatang yang seterusnya adalah iaitu perangai beruk. Perangai beruk, perangai monyet, kera, yang sama waktu dengannya lah yang kata beruk, monyet semua, kera apa ni, apa perangai dia tuan-tuan? Makhluk ini dia merupakan, ataupun binatang ini dia adalah simbolik kepada apa? Suka buat kacau, menyusahkan orang. Beruk, monyet ni menyusahkan orang. Mana-mana kawan-kawan yang pernah duduk di kampung mana yang mungkin belakang dia monyet apa, jangan salah tak tutup pintu tak apa, dia masuk panjat kot bumbung habis. Saudara saya ada seorang duduk di di Ijuk tu, macam tu telur baru beli di Tesco sepapan beli, habis masuk dia monyet. Masuk habis dia buat entah apa monyet. Dia suka buat kacau. Dalam dunia kita ada tak orang berani jenis suka buat kacau ni? Apa tak adanya. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qirdata wal khanazir wa abada taghut. Kata Allah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, ada di kalangan mereka ini menjadi monyet, jadi kera. Walaupun kisah ni ada kaitan dengan Ashabus Sabt, golongan hari Sabtu tu, tapi tu cerita yang boleh kita cerita pada akan datang punya kesempatan lah. Cuma monyet ini perangai dia jenis suka buat kacau. Dan satu lagi masalah dia, kalau dia buat kacau dan dia buat salah, dia tak rasa bersalah, tak reti nak mengaku, dah salah-salah lah, aduh pertahan diri lagi. Monyet monyet dia tu suka buat kacau. Kita pun tak faham dah tuan-tuan. Kita dalam hidup suasana harmoni, aman, tenteram, bahagia ni, ada juga orang dia suka nak provoke. Dia suka cucuk-cucuk orang bagi orang bergaduh. Pasal lengkap dah 2 dos, cucuk lagi. Booster. Okey. Kau suka. Ada orang dia memang gatal satu badan kalau sehari tak kacau orang, faham tak? Kalau grup tu sembahnya salam subuh semua, selamat salam Jumaat, moga Allah berkati kita. Boring. Dia nak timbul isu, faham tak? Dia suka bikin isu, bagi kado left. Left. Yang tu dia syok. Dia suka game tu. Dia suka game tu. Kado, patut ni cucuk sini. Dia memang ada orang macam tu. Monyet. Tu monyet. Tu monyet punya perangai. Ya Allah tuan-tuan, saya pergi Langkawi hari tu, dia ada pergi ke satu kawasan tu bagi monyet makan. Orang boatman tu lah, orang boat tu cerita, monyet memang perangai macam tu. Dia suka buat kacau. Dia suka bagi riuh. Dia suka bagi dia tak boleh tenang macam ni, dia tak suka. Baik-baik sangat tak boleh. Gaduh sikit, gaduh, cucuk-cucuk sikit, api dalam sekam, gunting dalam sipatan ke apa, dia lah tu. Maka dalam kalangan kita ada tak orang macam ni tuan-tuan? Nak mengaku seram mujur mulut bertutup lah kan. Aduh, jawab hujung-hujung ada. Maka Allah mengajar kita, hidup jangan jadi monyet. Hidup jangan kacau orang. Hidup jangan sesekali duk melaga-laga ke orang, membuatkan orang jadi bergaduh, tak puas hati, jadi melaga-lagakan orang atau membuatkan orang jadi bermusuh. Tak boleh sama sekali. Sebab khususnya macam kita tuan-tuan, kita tak kisahlah duk presin mana, kejiranan mana sekalipun, kita kena ingat satu perkara, antara penyebab solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? 3 golongan sembahyangnya
tidak diangkat walau sejengkal daripada kepala dia. Maknanya kalau dah sejengkal atas kepala pun tak terangkat, siling surau, langit lagilah tak sampai semayang dia tu. Siapa 3 golongan semayangnya tak diangkat ke langit? Pertama sekali, seorang imam yang dibenci oleh makmum. Solat makmum settle, imam punya solat. Tapi ini bukanlah kata tuan-tuan jangan, oh, itu imam yang dibenci makmum. Macam mana imam macam mana tu? Maknanya imam tu sendiri dia ada masalah. Imam tu ada masalah. Dari sudut teknikalnya, bacaannya, tajwid pun dah terabur. Lepas tu ada masalah lah dia tu dan dibenci oleh makmumnya tu. Itulah. Tapi kalau tuan-tuan berbeza pahaman, dia politik lah itu, politik itu cerita lain. Ini memang dia dah tak layak dah daripada di situ. Nak lagi di situ. Kalau pelepah kelapa tahu jatuh sendiri. Tapi kalau daun pisang ni kena pakai parang baru dia turun. Maksudnya daun tu lah. Faham? Tak faham kan? Parang tak mau turun juga. Tak mau turun dah. Sain pun menggigil dah. Nak lagi jadi imam. Baca pun berterabur dah. Huruf dot jadi ta jadi dot. Benda lah ya Allah. Itu satu. Yang kedua, seorang isteri yang dia tidur dalam keadaan kemarahan suami dia. Kita bagi laluan pada azan dulu. Macam mana bagi laluan azan dulu? Okey. Jadi tuan-tuan, kita dengarkan azan Isyak terlebih dahulu dan kita akan sambung selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, insya-Allah. Tu makan, minum, tidur, Rehat, kahwin, rehat. rehat. Oh, terima kasih. Mana dapat muzik macam ni ya? Okey, terima kasih.
لا إله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung sikit lagi, mohon izin pihak surau untuk kita nak menyambung perbincangan kita tentang sanitize hati kita menerusi pembasmian perangai-perangai binatang daripada hati kita bersama semua insya-Allah. Dan kita masih lagi sebut tadi, iaitu binatang yang ketiganya adalah perangai monyet ke, perangai beruk ke, perangai kera ke, iaitu jenis sukakan kekacauan, suka buat huru-hara. Dan antara yang saya sebutkan tadi adalah iaitu kalau kita dah buat kacau, huru-hara, bergaduh di sana sini, terutamanya sesama kejiranan kita, akan menimbulkan banyak masalah. Dan antara masalahnya adalah iaitu tadi saya sebut pertama tadi, semayang tak diterima, iaitu imam yang dibenci oleh makmumnya. Kedua, seorang isteri yang tidur dalam keadaan kemarahan suaminya. Yang ketiganya, tapi perlu diperjelaskanlah, suami yang tidur isteri yang tidur dalam keadaan kemarahan suami itu maknanya ada pergaduhan, benda tak selesailah. Tapi dalam masa yang sama kita nak pesanlah laki-laki, suami-suami sekalipun, janganlah sampai benda tu tercetuslah gaduh-gaduh, mau tidur pun gaduh lagi. Sebab itu Nabi pesan kalau nak mendatangi isteri pun dengan cara yang harmoni, yang baik-baik, kan. Tak kisahlah malam apa, malam Jumaat ke malam lain ke apa pun, mesti dengan cara yang baik. Kalau dalam hadis Nabi sebut jangan kata orang menggauli isteri ni budak bawah umur. Ada aktiviti co-curriculum tu lah, kan. Maknanya kita dengan isteri kita tu jangan seperti kal bahimah, jangan seperti kau menerokam binatang. Macam binatang nerekam dia punya pasangan dia lah, macam kucing kan, tu kejar lari masuk bawah kereta lah apa. Jangan macam tu, lari kejar mak mentua apa ni besar ni kan, lari macam ni. Janganlah macam tu, relax kan. Itulah kopi 6 cawan berpusing kopiah. Jadi dia kena relax. Jadi Nabi ajar jangan seperti menerokam. Maknanya panggil bincang elok-elok, jangan gaduh-gaduh, jangan. Dia mesti ada cara dia. Al-qubulah wal kalimah. Apa maksudnya? Sembang-sembang small talk, menyimbau sikit, throwback sikit, kenangan-kenangan, barulah ke aktiviti yang selanjutnya. Ini tak kena gaya, baru gaduh. Lepas tu awak semayang awak tak terima. Pandai suami pegang hadis tu kan. Hadis semayang subuh pukul 11 dia tak tahu pula. Semayang melewat-lewat ke semayang dia tak pegang pula itu. Dan yang ketiga, wa akhawani mutasarimani, dua saudara yang saling berdiam, tak bertegur. Itu pun semayang tak diterima. Letih tuan-tuan sejak pada pilihan raya Melaka itu. Kita tak ada kaitan sangat kan, jauh kan. Tak kisahlah pilihan raya mana pun ataupun apa isu sekalipun lah. Golongan yang ambil vaksin ke tak ambil vaksin ke, tuan-tuan bergaduh, tak bertegur dia. Semayang Allah tak terima. Letih semayang Allah tak terima. Kadang kita fikir macam tak ada kaitan. Aku ambil semayang sunat ba'diyah qabliyah lagi dengan awabin, dengan duha bin. Itulah ceritanya. Kalau tak jaga hubungan sesama kita, semayang Allah tak terima. Maka tolonglah hidup, janganlah duk cari pasal orang, duk gaduh dengan orang. Hujung pangkal ceritanya, hujung-hujung jiran juga yang akan mengiring kita. Sebab itu kalau dari sudut ranking berbuat baik dengan jiran dulu. Kalau dengan adik-beradik, pak saudara, paman-paman, pak menakan, pak teh, pak long, pak cang, apa semua tu betul. Tapi dia orang jauh. Apa jadi kat kita, dia orang tak sampai lagi. Boleh sampai WhatsApp je. Salam takziah apa, innalillahi, moga Allah pelihara. Lambat. Jiran sampai dulu. Sebab tu kena berbaik-baik dengan jiran. Dan kalau kita meninggal pun, yang nak semayangkan kita ni orang ni ya, bukannya orang lain. Bayangkan hidup cari pasal orang, tak sudi nak semayangkan lah. Kau semayang sendiri ya. Macam mana jenazah semayang sendiri? Tu Adi pun tak pernah dibuat tu.
Okey, so itu perangai binatang yang ketiga, iaitu jangan ada dalam diri kita perangai monyet, perangai beruk, suka buat kacau, suka apa kata orang memporak-perandakan kehidupan. Jangan. Yang ketiga. Yang keempat, ataupun kalau kata orang in bracket lah, dalam kurungan, sikit sebanyak perangai munafik ada pada sifat itu. Jadi tak boleh tengok orang hidup bahagia. Dulu zaman Nabi SAW, elok-elok ada masjid yang Nabi binakan, ataupun ussisa ala taqwa, dibina atas ketakwaan. Apa buat munafik dia pergi buat masjid lain pula, bukan jauh pun. Dia pergi buat masjid lain, digelar masjid dirar. Buat munafik buat. Dia tujuan dia bukan tak, dia buat masjid juga. Sebab apa? Dia nak bagi pecah jemaah. Dia nak bagi pecah. Tu je. Dia sukakan perpecahan. Tahu apa benda dalam menyakit hati dia. Apa variant pun tak tahulah. Pelik semua. Dia memang suka. Dia suka sangat. Agaknya orang macam tu kalau tengok Facebook kebahagiaan orang dapat pingat itu ini menyampah aku habis-habis ada macam tu benci sangat. Habis macam-macam dibuat. Monyet. Yang seterusnya, yang keempat, ada juga dalam diri manusia ini yang perlu kita sanitizekan bersama, bersihkan hati kita, basmi daripada hati kita, iaitu perangai ni kena lembut sikit sebut iaitu perangai babi. Perangai apa? Babi. Mungkin ada orang dalam surau kata, ustaz lapiklah sikit surau ni. Habis sebutlah khinzir. Dia bukan tak nak sebut khinzir. Kalau sebut khinzir tu kebabiannya tak berapa sampai. Kau dia punya babi tu tak berapa babi sangat. Asal dia macam babi tu masuk Islam, punya khinzir. Punya Arab sikit. Dah nama dia babi. Khinzir. Habis tu ayat apa, istilah kita apa? Mengkhinzir buta. Tak sampai maksud. Baik tu kadang saya duk ceramah penjawab awam kan, kadang jenis-jenis suka mengular ni kan. Mengular, minum tak habis-habis. Tadi betul lah dia minum, lepas tu teman orang minum. Itu kan jawatan dia, jawatan menemani orang minum. Lepas tu kita pesan, apa benda ni mengular. Tuan-tuan jangan sebut mengular. Ular ni rasa tak berapa haram sangat. Kita sebutlah mana-mana hak jenis suka minum panjang ni, waktu kerja pun minum, ini semua membabi. Astagfirullah. Dia rasa haram sikit tu. Dia rasa sikit keharaman tu, ni cadangan je lah, tak nak buat tak apa. Iaitu perangai keempat, perangai babi. Perangai babi ni tetap dalam surah yang sama, ayat yang sama, iaitu Allah sebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah menukarkan jenis manusia hidup tak senonoh, cari pasal, hidup buat kacau ni semua, kepada monyet dan babi. Dan ada manusia dalam dunia ini pernah jadi babi, Allah Ta'ala tukarkan. Jadi babi ada. Babi ni tuan-tuan, dia adalah simbolik kepada manusia berperangai apa? Apa dia? Perangai dia simbolik kepada apa? Manusia yang senang dan selesa dengan kekotoran. Maknya orang lain berasa jijiknya. Kau okey Okey. Aduh, kau okey? Apa masalah? Apa masalah kau tak? Rumah dia, alah, tak gamak. Nak jejak kaki pun, aduh. Kau sejak masuk tak pernah mop apa? Rumahnya, kebersihannya. Lipas berlari-lari ya. Berkejaran kita, Allah, tak bersihan. Mulut satu hal lagi. Dan dia okey. Maaflah, saya bukan kata orang mulut bau ke badan bau tu binatang itu. Nampak binatang itu. Tapi dia babi ni dia selesa dengan kekotoran dan jijik tu, dia selesa. Dia okey. Kita pula rasa macam aduh, macam mana kau boleh hidup rumah macam ni itu. Dah maaf, rumah kita pun bukanlah bersih sangat. Tapi tak adalah macam dia tu. Fahamlah dia tu macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak pernah jumpa tuan-tuan ni memang soleh betul lah. Memang pergi masjid panjang bersih panjang. Tak ditakdirkan jumpa kawan-kawan macam tu kan. Tak boleh. Kebersihan tu perlu dijaga. Dan satu lagi, perangai babi ni juga, dia adalah binatang atau makhluk,
tak ada rasa cemburu, dan dia membiarkan perbuatan, perangai, benda tak senonoh itu berlaku depan mata dia, walaupun melibatkan ahli keluarga dia. Ini saya ingat tuan-tuan pun tahu. Babi ni kalau dia ada girlfriend, dia jantan, dia ada girlfriend, tiba mari babi yang lain jantan meniduri, tuan. Maknanya dia panjat, dia lompat, dia terekam betina dia. Dia on je. On, beres boh. Okey, on. Malam nanti jangan lupa kasih balik Nanti malam kasih balik. Kau jangan lupa tau. Dia terekam bini orang, sebab dia pun terekam bini orang. Dan tuan-tuan perasan tak? Islam ni mengharamkan kita makan beberapa perkara tu, kalau khususnya binatang, kadang-kadang disebabkan perangai binatang tu pun satu hal juga. Contoh keldai, dongki, keldai, himar, bara apa ni kan, keldai. Keldai tu pasal apa kita haram makan dia? Dia binatang bodoh. Dia simbolik kepada makhluk bodoh. Ni bukan membawang tau, memang betul-betul dia bodoh. Ustaz ni mengutuk apa? Memang dia bodoh. Kata Haji Bakhir, bodoh. Bodoh. Ketuk ketampi. Memang dia bodoh. Letaklah peti air atas belakang pun dia jalan. Saya dulu saya di Mesir, jiran-jiran Arab bila dia orang nak pindah, mana ambil lori, tak ada, dia pakai keldai tuan-tuan. Keldai tu kecil peti air 2 pintu, dia bubuh atas belakang orang tua tu, patah pinggang. Saya ingat jalan juga. Kuda jangan, kuda dia terajang. Kuda ni dia mudi dan dia cerdik sikit, dia layak. Dia jangan cari pasangan dia. Boleh tak peti air, berlori ambil kedekut. Contoh kalau dia boleh cakap agaknya ada subtitle bawah tu, itu layak dia. Terajang aku apa benda lah kau. Tapi keldai, sorry, keldai ni panjatlah 6 orang belakang pun dia jalan. Dia bukan reti komplain, bodoh. Agaknya kita haram makan dia tu satu-satu, tak nak bodoh. Makan lagi makan bodoh pula nanti jadi. Dan satu lagi babi tu setara tak makan pun terekam bini orang, macam mana tu? Ini yang teruk tuan-tuan. Allah nak mengajar kita menerusi perangai binatang ini. Kau jangan jadi macam dia. Kau kena ada rasa malu, kau kena ada rasa cemburu. Bini kau pergi kursus, memanglah team building, brother. Habis dah building tu, bini kau dengan laki-laki lain, tak boleh, ni arahan facilitator. Dan facilitator tu pun satu hal. Ini semua kena buat aktiviti ni, kena pegang tangan semua. Ni tak boleh, ni saya ni haram. Apa haram-haram tu luar masjid boleh lah, haram-haram. Ni pegang ni semua, itu satu hal juga. Sebab tu tuan-tuan hantar kursus pun, pengendali kursus ni pun kena tengok. Dulu kan heboh ada satu kursus tu, berpanjat-panjat nak buat bangunan, bini orang laki-laki perempuan panjat tu. Apa benda ni? Bini kau balik, kau panjat, try buat tengok. Tak boleh tinggi kan? Benda jadi begini. Maka sebab itu Allah mengajar kita kena ada rasa cemburu. Tengok isteri kita mesra sangat ni dengan jiran ke dengan apa, kena tegur, bagi tahu. Jangan pula sampai orang lain yang tegur. Bang, sorry bang, bini abang tu memang dia mesra alam. Dia memang mesra alam. Semua orang ditegur mah. Tak payah macam tu. Memang kena beritahu, kena menasihat. Tak ada cemburu langsung bahaya. Sebab itu sekarang ni kes curang cukup banyak. Yang kayu golf tak apa. Ni yang kayu 3, 4 apa ni, menipu belakang macam-macam jadi. Yang paling teruk sekali, dia boleh meredai pula tu benda buruk berlaku di hadapan mata dia. Yang semua tu di bawah tanggungan dia. Saya bukan nak cakap apa tuan-tuan. Dalam masyarakat kita ada satu stigma, ada satu perangai. Orang kita dalam satu bab dia jaga sungguh. Dalam satu bab yang patut dia ambil tahu, dia tak jaga sangat. Ada setengah orang, kalau tu imam tajwid longgar saya tak boleh. Imam tu, kalau imam tu saya tak boleh. Dia punya ikhfa hakiki dia tak berapa sampai. Dia punya idramis lain pun tak berapa.
Lagi-lagi Mat Arif li syukur dia. Oh, saya tak boleh. Kalau saya tahu dia jadi imam, mufaraqah. Saya tak mau. Mayang di rumah tak apa, mayang di Surau Petronas pun tak apa, sorang-sorang. Pakcik yang sama, anak dia naik motor parah betih punya kain. Oh, tegur dia, cik, betul nampak kan? Anak dara dah kan, motor betih nampak. Tak apalah, lagipun dia proses lah. Hijrah ni bukan boleh terkejut, dia kena pelan-pelan. Banyaklah untuk imam macam tu sikit kau dah banyak bunyi. Anak kau aurat kau kata ni, tak apalah proses. Apa proses? Sebab tu kita nak pesankan dalam hidup ni suami-suami, ayah-ayah ni, tu semua tanggungjawab kita. Akak-akak di luar sana tu tanggungjawab kita. Nak jawab apa tuan-tuan? Yang seorang, kalau yang sampai 4 lagi banyak ni kebereta lah, kena menjaga tu. Tu tak ulah panjang lah. Tu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelimanya, satu lagi perangai juga yang kita nak bersihkan daripada hati kita, iaitu perangai binatang ini, iaitu perangai labah-labah. Perangai labah-labah ini ataupun dalam Quran disebut Al-Ankabut. Dalam Quran surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala ada menyebutkan, kata Allah, masalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhazat baita. Perbandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang dia harapkan pertolongannya adalah seperti labah-labah yang buat sarang. Dia merasakan bahawa sarang yang dia buat tu memang kuat kan? Kediaman paling rapuh dalam dunia sarang labah-labah lah. Dia buat sarang belakang pintu, kita buka, koyak. Habis labah-labah tu kata, dia padahal dia nak buat tu lama ke tu? Lama. Construction nak buat tu lama. Sekali kita buka pintu, koyak rabak habis. Perbandingan dia, Allah nak bagi tahu metaforanya apa? Manusia dalam hidup ni, kalau dia bergantung kepada sesama makhluk, serupa itulah. Dia ingat rumah dia kuat, hancur berderai macam tu kan. Kita pun sama tuan-tuan, dalam hidup ni, kalau manusia kalau bergantung sesama makhluk atau manusia lain, kita akan mudah kecewa. Kalau aku tahu nak jadi macam ni, aku tak sokong dia. Baru tahu. Aku ingat aku pilih dia, aku ingat aku boleh kan. Sekali dia menang, dia tak ingat aku . As long as human being kan, manusia biasa macam tu lah kan. Dulu masa tengah dia nak kat kita tu, kita tolong dia, tolong jangan lupa. Dia naik dengan kita habis kena penyek lah. Berlaku di mana ni? Baghdad. Sedap sikit banyak kamera ni, jangan lah. Baru boleh ceramah ni, janganlah kan. Jangan bergantung dengan manusia lah tuan-tuan. Tu je lah. Habis tu yang kita minta, ialah minta tolong dengan manusia. Harap tu jangan dengan manusia, harap dengan Allah. Itu je. Buat macam mana dah, kita pun nak minta urusan apa-apa memang dengan manusia, memang. Lepas tu tuan-tuan buat pinjaman, isi borang ke tadah tangan? Isi borang juga, memanglah minta dengan manusia. Harap tu, yang harap tu yang penting. Harap tu Allah, tu je. Ada setengah manusia tuan-tuan, memang dia tu pengharapan daripada Allah SWT tu memang Tuhan akan bagi. Kalau dalam Quran tu surah At-Talaq tu ayat apa tu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan bagi rezeki dari jalan-jalan yang unsangkable lah, yang kau sendiri pun tak pernah sangka kau akan dapat. Siapa sangka? Ada orang musim Covid ni, memang teruk lah, dia kata memang aku tak boleh piah dia dah. Setengah orang kata gulung tikar, dia bukan gulung, koyak ada tikar dia. Habis lah. Tapi ada setengah orang Allah nak bagi rezeki kan, barangkali dia pun orang kreatif, banyak idea-idea. Ada pula idea dia buat baju mesra cocok. Ada zip. Dan baju tu mendapat permintaan tinggi pula tu. Khususnya banyak yang orang perempuan lah. Kita orang lelaki selok, bukannya aurat. Perempuan kan, tarik sikit zip sini. Jadi permintaan tu tinggi. Siapa sangka? Kawan saya ada seorang tu, dia meniaga patin tempoyak.
tak pernah lah kenal dengan Facebook ni, tak pernah. Dia anak dia cadang apa? Facebook. Dia bubuh lah iklan Facebook. Allah, orang punya order sampai terlintas di mulut dia, muju ada COVID. Muju ada. Dia macam mana tuan-tuan? Nak kata dia mulut celupa ke macam mana? Dan memang sungguh pun. Dia kata kalau tak kena COVID, dia pun tak tahu dia punya potensi tu boleh pergi sejauh mana. Rupanya online lagi laju sekarang nak buat paste pula. Paste sambal hitam pahang lah apa laju. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kan. Jadi ingat, hidup jangan, dia ingat selama ni dia duk harap jualan secara walk-in lah, walk-in. Pacak kedai, walk-in, orang beli macam tu. Rupanya yang yang online punya ni lagi laju dia dah. Payah nak jumpa dia jual tepi jalan lepas ni, payah. Dia dah show online lah, dia kata benda senang apa tinggal kan. Allah Ta'ala nak bagi rezeki pelbagai jalan. Tuan-tuan cukuplah saya ingat setakat ni lah tuan-tuan. Nampak semua dah nampak nak start bisnes dah tu. InsyaAllah nak jual patin dah nampak gaya ni kan. Walau bagaimanapun kita mengharapkan moga Allah Subhanahu wa Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.